Okey, Assalamualaikum. Salam Selasa. Sorry, salam Khamis 22 Julai 2021, 2:26 petang. Okey, saya nak terus pada cerita hari ini dan saya mengambil chart QAS ni sebagai contoh. Kalau kita perasan, ada satu candlestick ni dipanggil engulfing ataupun untuk case ni kita panggil dia bearish engulfing, di mana ada bearish engulfing tu mesti ada pair candle lah. Di mana satu candle sebelah kiri putih ataupun hijau, maknanya bullish candle, dan sebelah kanan dia ni yang pair kedua bearish candle ataupun warna hitam ataupun merah lah kalau siapa pakai merah. Dengan dia punya karakter utama dia, high dan low ni menutup. Dia lebih kurang macam kalau kita buat harami tu, ni hitam, ni kecil kan. Dia macam terbalik sikit. Ni bearish engulfing. Lawan dia bullish engulfing lah. Mana sebelah kiri ni akan warna merah tinggi besar. Saya bukan taksub dengan menghafal semua candlestick ni. Tapi kalau boleh, kita nak faham apa jadi pada ketika ini. Nampak gaya, kalau ikutkan, dia open dekat sini dan dia naik tinggi, mungkin sesi pagi, lepas sampai petang dia close ke bawah. Turun, close ke bawah lebih rendah daripada yang sebelahnya. Menyebabkan candle hitam ni menutup keseluruhan candle bullish yang sebelah kiri dia. Itu dia punya cerita dia lah. Kalau kadang kita tak hafal pattern pun tak apa, tapi kita faham implikasi dia bila muncul benda ni. Apa jadi pada harga kemudian? Selalunya harga akan turun lah. Dia menunjukkan seolah-olah dia cuba nak naik, tapi tiba-tiba ada satu, contohlah macam kita beli tiba-tiba jadi macam ni. Dia macam hantu jual tu datang, menyebabkan orang jadi takut lagi nak beli. Macam mana kita tahu takut? Kalau dia berani, dia naik lagi. Turun naik. Ini dah nampak macam dia dah start slow, kendur. Ada banyak contoh kalau saya nak tunjuk kejadian ni. Antaranya kalau kita tengok, biasa benda ni muncul kalau kita dapat chart yang sedang trending lah. Dia sama macam kalau kita pakai Tremor Cycle tu, saya pakai candle orange tau, inside bar kan. Kalau kita tengok contoh dekat, kita fokus pada chart yang sedang naik je. Tengah-tengah ni kecil, tak ada. USD MYR, okey ada. Ini pun consider boleh kata bearish engulfing, tapi dia dalam sesi yang 2 hari. Cuma untuk case ni kita tak ambil kira lah sebab dia tak naik atas dan benda tu jadi lebih daripada. Kita fokus pada pair, maknanya 2 candle ni. So sejak kejadian tu tak ada lagi yang naik. BTC USD tadi saya tengok tak ada, tapi Ethereum ada. Ethereum pada ketika ini ada sikit turunkan, dan ini yang paling tinggi dan tak pernah naik lagi dia sejak daripada tu. Kalau tengok minyak pun ada paling baru ni. Dia agak struggle untuk naik balik. Dia mula menurun lah. WTI dengan brand ni lebih kurang sama lah bentuk dia. Kalau kita tengok emas ada banyak, tapi kita jangan fokus yang bawah ni. Saya fokus pada yang sedang trending tinggi. Ini paling tinggi pada kejadian 7 Ogos. Consider dia paling tinggi lah tu. Lepas tu dah tak ada tinggi-tinggi lagi lah. Kalau stok, kalau Malaysia yang saya ingat Asia. Siapa ni memang tak boleh lupa lah. Itulah kali terakhir dia umum nak bagi dividen kau lalas keluar benda Allah tu. Ni Asia. Hang Juan pada yang paling tinggi tu. Ini yang mana saya ingat lah. Kalau kata jumpa nanti boleh buat rujukan sendirilah. Tak ada lagi melepas sini atas. Inilah paling tinggi, tak naik-naik dah. Dan satu lagi stok ni lah, siapa masih ingat. Ada waktunya kan saya akan fokus pada stok-stok tu. Micron pun ada. Cuma bila kejadian yang muncul, kita agak rasa macam ragu-ragu. Ke ni boleh pakai ke tak? Rasa macam okey lagi ni, macam boleh lagi. Memang okey, boleh. Selagi dia berjaya bocor atas ni, okey lah. Kalau dia tak start, dia tak lepas, dia mulai lah kan, dia jadi gila sekejap. So berbalik pada cerita asal tadi, konsep yang bearish engulfing ni, ada beli, tiba datang macam ada satu kuasa ajaib jual. Jadi orang yang beli ni rasa macam takut lah. So siapa yang betul-betul bermazhabkan candlestick ni dan rasa ini mungkin nak reverse ni, dia orang pun rasa macam takut nak beli lah. Nak beli pun sikit. Dan akhirnya dia menjadi satu konsep reverse. Sekarang tu kita pergi pada QS. So macam mana kita nak, kita QS saja. Dengan beranggapan kita dah nampak ni, kemungkinan ni dia mungkin akan turun lah. QS kalau kita tengok jangka panjang sejak IPO dia. Saya berani cerita QS ni sebab saya buat QS ni
termasuklah dalam sama ada video kat sini ataupun dalam Facebook banyak kali dah. Jadi saya rasa saya ada macam orang kata ada pemberat sikit lah pasal QAS ni. Saya tak ada lah fokus pada dulunya QR ke apa ke kan company, tapi dari segi cat dia macam terngiang-ngiang dalam kepala apa macam mana jalan dia lah. Okay, jangkakan seller masih menguasai, buyer pun masih slow, apa kita nak tunggu. Kalau kita tengok dia punya pergerakan dia dari rendah, paling rendah, sini ke sini ataupun sini ke sini, sini ke sini dan juga tempoh sini, ini berhenti kejap dan tempoh sini. Trend dia dah ambil masa, kalau keseluruhan ni dah ada Mac 2001, dah setahun 3 bulan kan. Maknanya dah lebih setahun lah. Untuk tempoh dari sini sampai sini lebih kurang 6 bulan dah. Sebab dia awal Januari, sekarang masuk bulan 7, lebih kurang 6 bulan. Kalau masih ingat, kalau kita menggunakan trend cycle, kebiasaannya trend akan naik sama ada antara 3 ke 6 bulan ataupun 3 ke 9 bulan sebelum dia betul-betul tukar trend. Kalau ikut kat sini, dah lebih lah. Jadi kemungkinan besar kita nampak dari tukar. Tapi sebelum kita kata, sebab saya cerita ni saya nak sampaikan dulu sudut pandang saya sebab saya dah banyak kali buat. Kadang-kadang saya nampak benda tu macam nak turun tapi tak turun. Boleh saya kata nampak macam nak naik tapi dia tak naik. Tapi saya akan tunjuk macam mana saya buat lah. Sebab this is berusaha. Okay, kita fokus pada QS. Kalau saya, biasalah kalau macam ni saya akan lukis, okay, kata ni dia mula, okay. Lepas tu dia mantul kat situ. Kemudian saya akan lukis sini. Sini tak payahlah sebab benda dah jadi, kita look kat sini je. Kalau ikut pattern ni kita panggil dia bump and run. So ni bump, so ini consider macam run. So kalau betul-betul kita nak jangka dia menurun, kat mana kita jangkakan kemungkinan besar dia turun dan mantul? Of course kalau lukis macam ni, saya boleh bayangkan kemungkinan besar dia akan turun sampai ke sini lah. Okay, batu naik rayap ke, dia nak naik balik ke, tak kisah. So kalau kat sini pun, kalau dia dah start break, so next destinasi dia of course kat sini. Cuma tempoh masa dia nak pergi ke sini sampai bawah ni mungkin ambil masa lama, tapi sini ke sini mungkin sampai, mungkin tak. Selalu saya lukis macam ni, jarang saya nak tunggu kan. Kali tak, dia naik terus. Sekarang baru sampai sini. Lagipun QR dia kat sini standard lah. Saya rasa bulan depan kan, bulan 8. Jadi kemungkinan masih ada play lagi. Okay, ini sudut pandang pertama. Kalau nak buat support resistor pun boleh juga. Tak ada masalah. Kemungkinan dia turun sampai hard situ. Betul tak? Boleh tak nak buat situ? So mana-mana pun kalau jangkaan kita kata menurun, okay, confirm. Bukan confirm lah. Mungkin saya jangkakan menghala ke situ jugalah, area situ. So, kalau pakai trend cycle dia dah habis. Ada beberapa cara untuk kita tengok macam mana nak kata kemungkinan dia punya trend boleh naik balik. Paling senang sebab dia dah start ada swing kat sini, saya boleh lukis trend line sini sampai sini. Jadi kalau kita ada harga berjaya break balik dan ada kemasukan volume, okay, kita boleh entry dekat situ, stop loss dekat mana yang dia break, dekat mana ada boleh masuk, situlah stop loss kita. Yang kedua, kita boleh tunggu munculnya candle hijau ni balik. Senang, pasang alert, QES, trend cycle, create alert, dan tunggu saja signal-signal yang muncul. Sebab ni cycle dah habis, then better tunggu cycle yang baru. So maksudnya bila kita dah pasang alert, muncul-muncul kita dah boleh terus entry lah. Sebab kita dah tahu memang standby nak masuk. Bukannya dah tunggu alert dah keluar, lepas tu nak tunggu lagi, petang esok, lusa pun tanya bila nak masuk. Alert dah pasang, alert keluar, entry je lah. Tadi saya lukis nampak gaya macam nak menurun ke bawah lagi kan. Ini yang selalu saya, orang kata saya kebanyakan masa saya silap. Kadang kita lukis, kita nak tunggu kat bawah. Tapi kalau saya guna trend cycle, dia masih ada lagi purple line sebagai sokongan trend. Kita masih ada lagi tapak, masih ada lagi tapak. Kadang-kadang tak sampai dalam waktu terdekat. Mungkin dia dah jalan jauh kan, situ orang udah pergi. Situ kita beli, dia naik sikit, dia jatuh. Better tunggu cycle begin yang terbaru dan pasang stop loss. Yang ketiga, okay, saya pernah tunjuk itu hari untuk simple-simple yang video-video pendek dulu. So kat mana dekat loss? Dia sini kan. Okay, tandakan. Selagi dia tak break bawah ke bawah, kalau kata dah beli masih boleh hold. Dan kalau boleh kita nak harga lepas ni jangan turun lagi bawah daripada sini lah. Kalau tak sini pun area dari sini lah. Jangan turun bawah dari sini. Sebab ini sebagai tanda aras. Kalau dia dah break, dia naik balik. Kita nak dia maintain lah. Maintain untuk teruskan kenaikan. Kalau turun ke bawah. Kenapa saya pilih yang tu? Sebab kebanyakan masa kalau kata benda tu merah tu dah keluar. Saya turun tandakan . So harga break naik. Kita nak tunggu dia break balik. Baru nampak kenaikan. So dia break turun bawah. So masa bila kita nak masuk balik, bila dia dah start naik atas dan seterusnya. Jadi yang ni pun kita nak benda yang sama. Sebab tu dalam benda yang sama tu kalau perasan kadang-kadang kalau kita tunggu, kita tak nak tunggu
yang break macam ni takut kena false breakout ke apa, better tunggu tu candle hijau tu muncul balik. Sebab candle hijau ni cycle begin sah-sah, kalau di atas berapa line, stop loss ni je yang kita kena jaga. Kalau kita bernasib baik, dia boleh teruskan kenaikan. Kalau kita tak bernasib baik, dia tembus ke bawah. So senang cerita, kalau tembus ke bawah, kira habis lah. Dan buat masa sekarang untuk QS saya cadangkan itu sajalah. Okey, harap faham. Nanti boleh ulang balik cerita ni. Kalau hari ni jadi saya scan untuk KSU breakout, saya tengok ada beberapa yang boleh fokus petang. Television, biji bumi pun dah masuk. Sorry, salah. Sini untuk intraday petang yang tengok chart 4H 4H sebelah kiri ni. Vijaya, Chuan Hot. Yang saya nampak macam okey Chuan Hot ni boleh kot. Itu dia punya duit sikit ni. 700k. Okay, mungkin resin T ni okey, boleh sikit. Just untuk 1-2 bit lah. Kalau tak boleh jual hari ni, jual esok. Dengan Watai ni, Watai ni legend biskut ni. Kalau orang cerita pasal 97 ke 98, rugi banyak. Dia orang refer pada geng ni lah, Watai ni. Kalau tak salah sampai RM20 kot dia naik. 97-98, tak tahu lah data dia ada ke tak, nanti boleh check balik lah. Dua je lah, resin dengan Watai. Yang lain ni kalau buat kan boleh cuba tengok-tengok sendiri lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. OCB ni dalam oxiding. Okay lah, bye bye.